بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سعيد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاتب وكان يحتجم ب17 و19 و21. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاحل وكان يحتجم ب17 و19 و21. Baik, kita masih menyambung berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang berkait ataupun yang bersangkutan dengan bekam. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad yahtajimu sentiasa berbekam fil akhda'ain. Akhda'ain iaitu tempat di antara dua bau, dipanggil akhda'ain. Tempat di antara dua bau, akhda'ain. Wal kahil dan juga Nabi SAW berbekam di kahil. Kahil ni Sayyidina Muhammad. Jadi kahil tempatnya di belakang kita ni Sayyidina Muhammad, iaitu belakang yang paling atas sekali. Lepas daripada tu tengkok tu dia panggil kahil. Tu tempat dia panggil kahil. Belakang kita ni yang paling atas sekali, di atas daripada tu tengkok. Tu dia panggil kahil. Sallallahu Muhammad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil. Wa kana yahtajimu ب17 و19. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad berbekam pada hari ke-17. 17 pada hari yang ke-17. Maknanya Sayyidina Muhammad dalam bulan Islam, Nabi akan berbekam pada 17 hari bulan.
wa tis'a asyarata, dan pada hari yang ke-19, wa ihda wa ashrina, dan juga Nabi SAW Muhammad berbekam pada hari yang ke-21. Baik. Jadi Nabi SAW Muhammad berbekam pada hari-hari tersebut, dan Nabi berbekam pada hari-hari tersebut Muhammad sebagai menunjuk ataupun memberi panduan kepada kita, itulah hari yang paling baik dan paling sesuai untuk memberi kesihatan kepada kita dalam permasalahan berbekam. Lain Rasulullah Muhammad. Di sana berittifaq golongan atibba, iaitu para doktor, bahawa Rasulullah Muhammad berbekam yang paling baik ialah pada nisfus tsani, pada bahagian yang kedua daripada satu bulan. Maknanya Rasulullah kalau bulan tu ada, kita faham bulan ni 30 hari, jadi 15 ke atas tu dia panggil an-nisfus tsani. Baik, jadi maknanya tu waktu yang kalau kita nak berbekam. Kalau tengok di sana, barangkali ada tempat-tempat ataupun tempat-tempat yang dia beriklan, di sini anda boleh berbekam. Jadi walaupun macam tu rupa, Rasulullah Muhammad pilihlah pada hari yang menjadi Rasulullah Muhammad pada hari yang terbaik untuk berbekam, itu pada hari Nabi kita ajak 17, 19, 21 Rasulullah Muhammad. Jadi subhanallah, Rasulullah Muhammad kemudian kalau bulan ni, kalau sekelas satu bulan, jadi kalau bulan tu kita bagi, kalau bulan kita bagi 4, ambil rubuk yang ketiga. Faham tak? Kalau bulan kita bagi 4, jadi 4. Kalau bulan tu kita bagi 4, ambil bahagian yang ketiga. Kalau bulan kita bagi 2, ambil bahagian yang kedua. Kalau kita ambil bahagian yang pertama ataupun bahagian yang kedua, tu tidak bahagian pertama, awal dan akhir, tu tak manfaat untuk berbekam. Muhammad. Tapi bila mana kita tidak mengambil hari ataupun masa yang sesuai, maka dia tidak memberi manfaat kesihatan yang sesuai untuk diri kita. Baik. Kemudian pula Rasulullah Muhammad waktu mana pula nak berbekam? Jadi subhanallah, Rasulullah Muhammad berbekam ni, Rasulullah Muhammad jangan berbekam malam, berbekam siang. Jangan bekam malam, bekam siang. Jadi Rasulullah Muhammad kalau kita bekam siang, Rasulullah Muhammad kalau siang ni kita bagi 2, ambil bahagian yang kedua, ataupun siang itu bagi 3, ambil bahagian yang ketiga. Juga jangan berbekam lepas kenyang. Lepas kenyang melenggak sampai jadi macam ulang sawa tu bekam.
memberi kesihatan pada badan kita. Hadis yang kedua. إليه وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada Sayyidina Muhammad, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihtijam, yaitu berbekam, wa huwa muhrimun, ketika Nabi kita sedang dalam keadaan berihram. Qala bi malalin, di sebuah tempat namanya Malal. Malal ialah tempat di antara Mekah dan juga Madinah. Nama sebuah tempat Rasulullah Muhammad. Tempatnya ialah 17 batu daripada Madinah. Tempat tu 17 batu daripada Madinah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, wa huwa muhrimun, dalam keadaan Nabi kita berihram, di sebuah tempat namanya Malal, ala zahril qadam, ada Sayyidina Muhammad, iaitu di kaki. Iaitu Nabi berbekam di kaki. Jadi berbekam di kaki dia panggil al-fasdu. Dalam bahasa yang lebih khusus dia panggil al-fasdu. Berbekam ni kalau bahagian lain daripada kepala, masalah Sayyidina Muhammad itu depan. Tapi kalau tempat yang lain dengan al-fasdu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, hadis ni berkait dengan Nabi kita berihram. Bila berihram, perkara yang nak kita jaga ialah jangan ketika tu luruh bulu-buluan yang duduk di badan kita. Kalau luruh bulu-buluan di badan kita tu, kita kena dam. Tu kena dam, sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Dalam keadaan ihram boleh tak berbekam? Boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh berbekam. Tapi tapi tengok tempat. Tengok tempat. Kalau berbekam di kepala, masalah Sayyidina Muhammad barangkali akan luruh rambut. Bila luruh rambut, kita akan kena dam. Tapi kalau kita berbekam di tempat lain, masalah Sayyidina Muhammad kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berbekam pada tempat yang kita aman, rambut dan bulu kita tidak gugur, hukumnya harus. Jadi kalau tengok di zahrul qadam, jadi kalau kita zahrul qadam ni kaki kita ni dia panggil zahar. Jadi kalau berbekam di sini ni tak ada bulu-buluan apa. Jadi kalau berbekam di sini hukumnya harus, masalah sana Muhammad. Pasal apa? Sebab tidak ada bulu-buluan. Lain masalah sana Muhammad. Kalau di tempat yang ada bulu-buluan sekalipun, masalah sana Muhammad, tapi kita jamin tidak gugur buluan yang ada pada kita, harus, kata jumhur ulama. Baik. Qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah sana Muhammad. Baik, wala bagaimanapun kata Imam Malik hukumnya makruh. Tempat yang ada buluan yang kita jamin bulu tak luruh, masalah sana Muhammad, kata jumhur ulama boleh, harus hukumnya. Tapi kata Imam Malik hukumnya makruh, masalah sana Muhammad. Tapi kalau kita terpaksa untuk berbekam juga, dipanggil kena darurah, li darurah, taib, harus, taib, masalah sana Muhammad, sekalipun tertanggal bulu, taib, dan tidak wajib fidyah. Ni ada pendapat pada ulama.
Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalalin ala zahril qadam. Baik. Hadis yang seterusnya bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته وسلم عليه. النبي صلوا عليه اللهم صل عليه
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Sallallahu alaihi. Kita akan masuk kepada bab fi asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab berkenaan dengan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk masuk kepada hadis ni, hadis yang menyebut tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta lagi sekali qasidah tadi. Lepas tu kamu menghadirkan kita berqasidah ni, kita selawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi tu, kita rasakan Nabi melihat kita berqasidah, memuji-muji nama dia. Lepas tu adik-adik kita ni, anak-anak kita yang kecil-kecil ni, boleh angkat suara lagi tak? Lawan suara dengan suara abang-abang boleh tak? Boleh tak? Abang kena bagi kuat suara abang-abang ni. Jangan bagi adik-adik kalahkan suara kamu. Adik-adik jangan bagi abang-abang kalahkan suara kamu. Faham tak? Boleh ya? InsyaAllah. Lepas tu dah tak ada lah kat ni. Tak ada lah. Oh, tak ada lah. Okey. Lepas tu tak ada mal yang paling ceria sekali. Mana saya nak masuk bab yang paling sedap ni. Sebut nama Rasulullah. Bagi seronok sikit insya-Allah. Let's go insya-Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. النبي صلوا عليه اللهم صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل عليه ذو البركة اللهم صل عليه ذو البركة
Assalamu alaihi. Qala bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن زهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا المحي الذي الله يرجو وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال عن محمد بن جبير بن مطعم قال عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. Daripada Muhammad bin Jubair ibni Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, daripada ayahnya yaitu Jubair ibni Mut'im, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna li asma, bahawa bagiku ada beberapa nama. Ana Muhammad, akulah Muhammad. Wa ana Ahmad, aku juga Ahmad. Wa ana al-mahi, akulah mahi, alladhi yamhu Allahu bil kufra. Wa ana al-hashir, dan aku juga hashir, alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami. Wa ana al-aqib, dan aku juga aqib, wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Qala inna li asma, aku ada beberapa nama. Ana Muhammad, akulah Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad pasal Nabi nama Muhammad. Yang pertama sebab banyak sangat sifat-sifatnya yang terpuji. Itu sebab Nabi nama Muhammad. Banyak sangat sifat-sifat Nabi yang terpuji. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka siapa-siapa yang hendak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka perbanyakkanlah sifat-sifat yang terpuji pada diri dia. Yang kedua sebab Nabi nama Muhammad, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa dipuji. Sentiasa dipuji. Tak pernah berenggang satu saat dan minit pun Nabi tidak dipuji. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi Rasul sallallahu Muhammad, bahkan sebelum menjadi Rasul lagi pun Nabi dah mendapat pujian. Nabi dah mendapat pujian. Tidak ada satu orang pun anak orang Mekah yang dipuji melebihi mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sallallahu Muhammad. Kalau sebut nama Muhammad, semua orang kata Allah, akhlak je. Bersebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua akui. Tak ada yang terelok di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menjadi Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, baik, tak pernah, tidak ada satu saat pun Nabi tak dipuji. Baik. Terus kita kata hal lain, kita kira azan sudah. Azan sebuah tempat dan sebuah tempat tak sama. Belum pun habis azan di sini, bersambung azan di lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum pun habis azan di sini, sambung seluruh alam berpusing nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu tak kira lagi orang masuk Islam. Sepanjang saat orang berasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tak kira lagi orang semayang. Jadi semua waktu ni semua memuji Muhammad saja. Itu sebab Nabi nama Muhammad. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga,
Sebab Nabi nama Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sebab banyak sangat Allah puji Nabi. Sebab banyak sangat Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat tu, malaikat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, para awliya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berhenti-henti. Jadi subhanallah, malam ni kalau kita baca syama'il daripada awal tadi sampai lah ni tak habis-habis kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang berselawat tak terkira-kira lagi. Soalan Sayyidina Muhammad memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, soalan Sayyidina Muhammad sebab tafaul. Tafaul ni optimis. Mudah-mudahan dia banyak dipuji. Mudah-mudahan dia banyak dipuji. Jadi menamakan Nabi dengan Muhammad itu ialah ilham daripada Allah kepada tua Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Diilhamkan kepada Muttalib, namakan anakmu, namakan cucumu Muhammad, namakan cucumu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Jadi sehinggalah Nabi dilahirkan, maka nama Nabi itu adalah Muhammad, dengan harapan Nabi itu akan dipuji. Taib sallallahu Muhammad. Yang kelima sallallahu alaihi Muhammad, sebab Nabi nama Muhammad, sebab al-awwalun dan al-akhirun memujinya. Nabi-nabi yang terdahulu memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang terdahulu sekalipun mereka bukan Nabi Muhammad lahir di zaman mereka, tapi dah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal nabi-nabi mereka sebut nanti akan keluar Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Sampai hari ini tak habis-habis orang memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Baik. Bahkan umat yang terdahulu dan umat yang terkemudian, umat yang terakhir akan berada di bawah liwa'u hamdihi. Nabi itu ada panji-panji, dia panggil liwa'ul hamd. Liwa'ul hamd, panji-panji alhamd, dialah panji-panji Nabi lah tu. Jadi subhanallah, sallallahu Muhammad, dalam sehari-hari perbanyakkan selawat sebanyak-banyaknya. 1000 kali tu mesti dah. 1000 kali mesti, jangan kurang daripada 1000 kali. Sallallahu Muhammad. Pasal apa? Sebab kita semua nak duduk di bawah liwa'ul hamdi. Kita nak duduk di bawah liwa'ul hamdi, iaitu panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ana Muhammad wa ana Ahmad. Dan Nabi juga mengatakan dia ialah Ahmad. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa Nabi namanya ialah Ahmad? Nabi nama Ahmad sebab Nabi itu ialah Ahmadul Hamidin. Ahmadul Hamidin. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam orang yang memuji, tidak ada pujian yang paling terpuji melainkan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham macam ni. Kawan kita ni sallallahu alaihi Muhammad, kita puji dia. Kawan kita puji dia, kita kata contoh, kita kata pada kawan kita ni, kita kata pada Syafi'i contohnya, Syafi'i, kira entah bagus mana. Cara tu boleh puji cara tu. Syafi'i, kira entah ni bagus ni, puji. Pasal apa? Sama-sama. Tapi kalau ustaz pergi kata Syafi'i, entah bagus Syafi'i, lain lah. Allah SWT lain, beda. Nabi puji Allah, Nabi puji Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dengan kita puji Allah tak sama. Pasal apa? Sebab Nabi kekasih Allah, memuji Allah. Tak sama. Hatta sallallahu alaihi Muhammad, siapa-siapa yang dipuji oleh Nabi, maka besar sungguh nilai pujiannya. Dia Nabi puji dia sallallahu alaihi Muhammad. Contoh macam Abu Hurairah. Abu Hurairah sallallahu alaihi Muhammad, baik,
Nabi melawak dengan dia. Nabi kata kalam itu hang Abu Hurairah. Seronok sangat-sangat. Pasal apa? Saya puji tu Nabi. Yang bulan nama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tak sama. Nabi kata pada sana Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Satu masa Nabi duduk dalam majlis lepas subuh. Dalam ramai para sahabat, tiba-tiba Nabi kata, semalam aku mimpi. Bila Nabi Habak kata dia mimpi, semua orang pakat bagi perhatian. Nabi mimpi apa? Semalam aku mimpi pergi ke syurga, kata Nabi SAW. Para sahabat ni mendengar Nabi cerita pergi syurga, muka mereka ceria, dalam dada mereka tu berbunga-bunga. Seronok. Para sahabat ni, Sayyidina Muhammad, tu beruntung dari generasi sahabat. Allahu Akbar, Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Aku pergi ke syurga, kata Rasulullah. Aku tengok satu malaikat cantik, kata Rasulullah. Indah malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat tu elok sangat, cantik sangat, aku nak tahu siapa punya malaikat itu. Baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, Nabi cerita ni macam anak-anak nak tengok ustaz ni, nanti cerita satu benda apa. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata bila aku hampir dengan malaikat itu, rupanya aku tengok di malaikat itu bertulis Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar ada. Agak-agak dia bangkit, Yahu lah. Yahu ada itu lah. Tawadhu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tenang tengok Rasulullah. Jadi subhanallah, aku tengok malaikat Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau kita lah kali berkaca-kaca lah yang mata. Jadi subhanallah, dengar ya. Nabi kata subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, aku melangkah masuk ke dalam malaikat Umar. Bila aku langkah masuk, aku teringat ghairat Umar. Aku teringat cemburu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Faham cemburu? Bila masuk dalam malaikat itu ada apa? Bidadari. Aku teringat nanti Umar cemburu kepada aku sebab aku melihat bidadarinya sebelum daripada dia melihat. Aku melihat hak dalamnya lebih dulu daripada dia melihat. Sayyidina Muhammad. Sedangkan syurga tu ialah hadiah, syurga tu ialah kejutan, syurga itu ialah surprise. Sayyidina Muhammad. Ketika itulah Umar menangis. Dia mula menangis. Dia menangis tu. Ini cerita dalam hadis Muslim. Sayyidina Muhammad menangis tu, Umar menangis tu, langsung mengangkat kepala dan berkata, ya Rasulullah, afa'alaika ugharu ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku nak cemburu wahai Rasulullah? Dia menangis. Tu apa dia tu? Tu pujian. Puji. Umar bukan orang biasa. Umar ni ialah min ahad al-asharah al-mubashirin bil jannah, di antara 10 orang yang Nabi jamin syurga. Subhanallah, musa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itu pujian. Jadi bila Nabi itu Ahmadul Hamidin, mana puji Nabi lah yang paling bernilai sekali. Nama Nabi Ahmad. Taib. Jadi ataupun dengan maksudnya, kalau orang puji, dalam puji siapa-siapa pun, soalan Sayyidina Muhammad, puji Nabi yang paling tinggi sekali. Faham tak? Taib. Kalau orang duk puji, oh tu orang bagus, orang tu soleh, orang tu apa. Taib. Semua tak tahu mana pun, Nabi yang tinggi sekali. Ataupun Nabi itu Ahmadul Mahmudin. Orang yang dipuji, Nabi lah yang paling Ahmad sekali. Nabi lah yang paling terpuji sekali, yang dipuji. Sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi tu, Sayyidina Muhammad, begitu tinggi taraf dan kedudukan dia.
Sebab pada hari kiamat nanti Nabilah yang akan membuka tirai padang mahsyar. Nabilah yang akan membuka tirai mahsyar sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan ucapan Muhammad. Nak buka lembaran mahsyar ni, Nabilah yang akan memuji-muji Allah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Tuhannya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak melepaskan manusia daripada huru-hara hari kiamat. Kita duduk di sana bukan sehari dua, 45,000 tahun. Tu duduk tenggelam dalam peluh. Ada sakat betis, ada sakat pinggang, ada sakat tumit, ada sakat dada, dan ada yang nisfu udhunai, yang peluh tu separuh telinganya duduk macam tu. 45,000 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Di kemuncak kesengsaraan tu, kata manusia, tak tahan dah. Cerita macam ni tak tahan dah. Kita ni sebenarnya tak tahan dah macam ni. Kita nak Tuhan pelepah lah kita ni. Minta Tuhan clear bang lah, selesai bang lah. Neraka pun tak apa. Betara tu, kata orang ketika tu. Kata dia apa? Jom kita pergi jumpa dengan bapa kita Adam. Nabi Adam. Minta, wahai Nabi Adam, tolong pelepah kami. Muhammad. Minta kat Tuhan sah, kami tak tahan dah ni. Nak kira dah, tak maulah minta Tuhan kira dah. Adam kata, hari ni bukan masa dia. Hari ni aku tak mau. Hari ni tak ada lah. Hari ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku pun ada salah dengan Tuhan juga. Dia ingat kesalahannya dengan pokok khuldi. Pindah Nabi-Nabi. Nabi Allah Ibrahim, dah hari ni tak ada lah, aku minta. Hari ni aku tak boleh tengok Tuhan murka sampai tera ni. Tak berani, kata Nabi Allah Ibrahim AS. Hari ni nafsi-nafsi lah, sendiri-sendirilah hari ni. Pindah. Sampai sekali orang main pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah, Nabi lain semua tolak habis dah. Bila sampai dah Nabi kata, ha anadha, aku lah tu. Nabi tunggu lama lah. Saat Nabi tunggu, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidina Muhammad bahawa dialah yang akan membuka lembaran mahsyar tu. Bila orang sampai, Nabi kata, akulah tu. Tu akulah tu. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, ketika itulah Nabi kita sujud. Bila Nabi kita sujud, maka Nabi memuji Allah dengan mahamid, dengan pujian-pujian yang tak pernah orang puji yang seperti Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi puji Allah dengan teks yang Allah sedia dalam Nabi, dalam hadis Nabi untuk mengucapkannya. Tak pernah orang ucap puji sampai sebegitu rupa, setinggi kualiti sampai tara tu. No, mana teks tu Tuhan simpan untuk Nabi mengucapkan pada hari itu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sebutkan Ahmadul Mahmudin ataupun Ahmadul Hamidin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Kata-kata tu siapa pun tak pernah ungkap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Waktu itu Nabi puji Allah. Nabi puji Allah Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hal inilah bila mana kita baca doa azan. Cuba baca doa azan tengok ramai-ramai. Wa ba'athu maqaman mahmud. Nampak tak? Wa ba'athu mahmudan alladhi wa'adta. Hadu, bangkitkanlah dia di maqam mahmud alladhi wa'adta, yang kejanji pada Muhammad, wahai Tuhan. Siapa-siapa yang baca doa ni lepas pada sembahyang, lepas pada azan dan qamat, syurga. Doa ni besar, jangan tinggal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik darjat naik darjatnya dengan doa kita, doa kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Qasidah bagi Kak Rayyan. As-subhu bada. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. والسلام عليه. الصبح بدا بطلعته والليل لجا بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا
Ustaz pergi Mesir 5 hari. Di Mesir 5 hari, di Mekah Madinah 2 hari. Tak apalah di Mesir tu Saudara Sayyidina Muhammad, Ustaz tengok satu apa bahasa dia, Amidi Hakim ni berpisah dengan kawan mereka ni, pisah dengan semua ni. Mereka ni ada generasi mereka ni masih ada ni, Iskandar, Qayyub, semua generasi pertama ni Allah Sayyidina Muhammad. Jadi pilih Hakim Amidi pergi Mesir Allah Sayyidina Muhammad. Dia lepas tahu dah nak pergi kawan mereka ni, 3 orang mereka ni Allah Sayyidina Muhammad. Kamu boleh bayang tak mereka jumpa tu macam mana? Menjumpa adik-beradik tu, Allahu Akbar. Cuma ustaz oleh kerana ustaz ni bukan hantu kamera, tak ada rakam. Dia rakam tu syok semua. Ceria lah mereka jumpa penidua, jumpa 3 ni Allah Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab mereka bersama-sama susah dulu. Susah peringkat awal, pengalaman pertama ni semua ada ni kawan-kawan mereka ni. Lepas tu tak apalah, jumpa tu syok lah, tengok Sulhi jumpa dengan Amidi. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, tak apalah, habis tu masalah Sayyidina Muhammad. Hakim Amidi ajak lepas 3 orang tu lompat bah. Ajak siap lompat bah, terjun bah. Tak apalah, Ustaz duduk dengan mereka tu lebih kurang 5 hari, tolaklah ke Madinah Sayyidina Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila habis bila Sayyidina Muhammad waktu di Mekah ada ham, dia mesej ke Ustaz Arif, dia kata Ustaz rindu nak qasidah dengan Anas lah, baru tinggal pun teringat qasidah dengan Anas lah. Jadi masalah sama. Jadi kamu macam itulah kamu. Ni waktu yang paling seronok bersahabat, waktu macam ni lah, waktu mengaji kerana Allah ni. Lepas tu bila kamu pisah esok, kamu takkan jumpa lah kawan macam ni. Salah senama. Macam juga Ustaz tengok macam mana anak-anak kita ni hak mesik ni dengan anak-anak Banat khususnya, hak sik dan juga hak Ustaz. Dulu duduk sekali, lepas tu duduk asin-asin. Lepas tu bila pula ni mereka sama-sama mereka ni, mereka ingat sama-sama ingat. Kalau jumpa sekali tu Salah Sayyidina Muhammad, baik, seronok jumpa tu lebih daripada kita dengan adik-adik kita lagi. Pasal apa tu? Sebab berhati kena Allah dan Rasul. Di sinilah kita kena Allah, di sini kita kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Ni kira-kira ni hak baki nak pergi Yaman dan pergi agak-agak lah perang Yaman. Jadi tak tahu nak pergi mana. Kalau tak tahu nak pergi mana, nak pergi mana lagi? Duduk sik ni mana masalah lagi. Baik, duduk sik dulu. Baik, nanti kalau saya pergi mana-mana, betul-betul kita pergi mana-mana. Maklumat kemarin Salah Sayyidina Muhammad, orang Hadramaut pun nak kena balik. Sana'a tu telah lah. Cuma di Hadramaut, di Tarim tu 3 orang cari tak jumpa. Kerajaan pihak urusan nak balik cari tak jumpa. Pasal apa? Sebab tak mau balik. Tapi semua kena. Habib Omar suruh balik, kata Habib Omar kemarin, sebab keselamatan pelajar dia takut tak terjamin. Tu mengaji akhir zaman. Nampak macam mana mari mengaji di akhir zaman. Jadi kalau kamu tengok ucapan daripada Habib Abu Bakar Al-Adni tu, Salah Sayyidina Muhammad, dia sebut nanti kamu akan balik ke rumah-rumah kamu, ribat akan ditutup, dan kami generasi terakhir yang akan di kalangan habaib. Kenapa? Makna puak yang dikatakan Syiah ni, mereka akan cari sampai ke lubang cacing golongan habaib keluarga Nabi SAW. Dan mereka kalau nak lari, mereka akan lari melalui jalan darat. Habis ni seluruh pelusuk Yaman ni telah dikuasai golongan Houthiyah, Syiah Houthiyah tu, hak Iran tu. Salah Sayyidina Muhammad. Baik, jadi Yaman tu pun dulu Syria.
Kan Nabi kata, Nabi pun Nabi sebut alaika bil Yaman, alaikum bis Syam. Yaman sekali, Syam 3 kali. Pun akhir zaman dah Yaman nampak dah, Syam nampak dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat di mana agak-agak? Al-Maqamul Mahmud. Kita baca dalam doa azan tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa dia panggil Al-Maqamul Mahmud? Sebab hamada rabbuhu. Hamada rabbuhu. Sebab Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanabba'ahu. Baik. Wa syarrafahu. Diberitahu dan dimuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala inna li asma an ana Muhammad wa ana Ahmad wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qasidah dengan Rabbi khalaqtaha min nur dan Ya Hannan Ya Mannan. bagi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjati wa zurriyati sallallahu salam alaihi. Rabbi khalaqani مختار من أنت الآمين خلقت من نور بربي احترام أقبل يا مختار من أنت الآمين خلقت
التحام يوم التحام باهي الأنوار اليقين عين اليقين الحق يا مختار أنت الآمين الآمين ومن نور
زوجاتي وذرياتي صلى الله عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا من هدايتك. اللهم نور قلوبنا من هدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.